Assalamualaikum. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di edisi khas COVID-19. Edisi khas buat rakaman semula video sebelum ini yang hadapi isu copyright muzik latar belakang. Hampir seluruh audio terhapus. Itu kesilapan saya. Tajuk penting yang dikongsikan adalah diskusi Dr. Chris Martenson tentang virus Delta, isu yang makin panas hari ini. Beliau bentangkan data wabak virus corona di Israel sejak awal ataupun sebelum datangnya COVID-19 sehinggalah Jun 2021 baru-baru ini, sambil memaparkan artikel daripada Wall Street Journal. Beliau merumuskan, jadi sebenarnya betul bahawa varian Delta adalah jenis yang sangat berjangkit tapi tidak memiliki kesan membunuh yang lebih. Yang nyata, ini adalah berita baik. Berita baik, kata Dr. Chris, walaupun jika kita baca artikel WSJ ini, ianya memang gempar. Tajuk pun dah nampak gempar. Delta Variant Outbreak. Dr. Chris membidas cara pelaporan membinasa oleh WSJ. Dr. Chris Martenson beri ilmu asas tentang virus di sini. Ingat, suatu mutasi yang menghasilkan suatu varian boleh buat beberapa perkara. Dua perkara yang kita hendak pastikan adalah, yang pertama, adakah mutasi tersebut akan menjadi lebih berjangkit ataupun sebaliknya kurang berjangkit. Yang pertama. Perkara kedua yang kita perlu kesan, adakah virus ini lebih membunuh, varian yang baru ini lebih membunuh, serta adakah ia memberi kesan perubatan yang teruk. Sebenarnya data isyaratkan apa? Dr. Chris jelaskan. Tapi saya fikir data setakat ini, lihat jika anda bersetuju dengan saya bahawa kurang membunuh juga. Jadi itu perkara baik. Itulah jenis set mutasi yang anda mahukan. Lebih berjangkit, cepat bergerak ke merata tempat tapi kurang membunuh. Dr. Chris paparkan data kes aktif di Israel. Bahawa Israel sekarang ini, bilangan kesnya adalah hampir lebih kurang sama dengan bilangan kes sebelum pandemik ini bermula lagi. Lebih kurang sifar. Lihat bahagian belakang di sini, bulan Februari. Angkanya hampir kosong. Dengan data ketiga ini, bulan Jun juga hampir kosong. Ini pula dipaparkan data kematian dan Dr. Chris bahas. Di sini, kematian di Israel sekali lagi ianya mendatar, secara praktikalnya kosong. Jadi saya ingin jemput anda untuk lihat melampaui tajuk utama WSJ. Tajuk utama yang mengatakan, oh terkejutnya saya, varian Delta sangat dahsyat, 90% peningkatan dalam kes kematian. Kita perlu menutup semuanya sekali lagi, lockdown. Saya hadapi kesukaran untuk memberikan justifikasi berdasarkan data yang saya lihat di sini, kata Dr. Chris. Kandungan ataupun olahan artikel WSJ nampak cemas. Orang awam pun terpengaruh. Tak senang duduk jadinya. Seterusnya, Dr. Chris merumuskan. Saya suka untuk mempercayai bahawa punca kepada kejatuhan penuh dalam bilangan kes dan juga bilangan kematian adalah vaksin. Dan ianya boleh jadi. Israel adalah, kita tahu, negara yang paling tinggi memberi vaksin. Salah satu yang paling tinggi di dunia. Tapi kita juga tahu bahawa virus corona datang dan pergi mengikut musim. Mari kita lihat apa maksud bermusim di sini yang merupakan antara punca turunnya kes. Kita ambil contoh Amerika dan ataupun apa-apa negara yang ada musim. Musim luruh, musim sejuk, musim bunga, musim panas. Sejak sekian lama, Amerika alami flu ataupun selesema. Dan menariknya, ia ada corak tertentu bermusim, iaitu antara Oktober hingga Mac. Lebih kerap ketika musim luruh dan musim sejuk dan sering mencapai puncak, iaitu kes flu yang tertinggi sekitar Februari dan Mac setiap tahun. Virus yang sebabkan flu bernama influenza. Dan ada banyak persamaan ciri-cirinya dengan virus COVID-19. Dianggarkan 50 juta rakyat Amerika mendapat flu setiap tahun. Lebih 0.5 juta
perlu dirawat di hospital dan sehingga 60,000 orang mati setiap musim, setiap tahun. Rumusannya, mutasi virus corona hasilkan virus baru yang dinamakan virus Delta. Dibandingkan dengan virus corona yang asal sebelum mutasi, disimpulkan bahawa virus Delta ini berkemampuan tinggi untuk menjangkiti manusia, tetapi keupayaan untuk membunuh semakin rendah dibanding dengan virus corona yang asal. Bukankah ini berita baik di mana kita perlu ataupun kita boleh adaptasi corak hidup kita untuk hidup bersama-sama dengan virus ini. InsyaAllah bertemu lagi di edisi khas COVID-19 akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi